Kalau boleh pada waktu ini, keazaman yang di dalam hati kita ini adalah aku nak masuk syurga dengan keluargaku. Jadi bukan saja kita pulun amal ibadah itu untuk diri kita, tetapi untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk mak ayah kita. Kita kena bantu mereka. Sebab itu kita tak boleh reda kalau kita tengok bini kita buat maksiat. Jangan kita reda sama sekali bila kita tengok anak-anak kita itu menjadi anak yang durhaka kepada kita dan kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita ini ada satu misi dalam kehidupan, yaitu kita nak bawa semua kaum keluarga kita masuk dalam syurga Allah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Allahu akbar. Inna ashabal jannati, sesungguhnya ahli-ahli penghuni syurga itu, mereka itu akan mendapat nikmat di dalam syurga. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Ahli syurga ini tetap akan bersama dengan pasangan-pasangan. Takkan dia seorang. Nikmat akan dia kongsikan, nikmat akan dia rasai dengan pasangan-pasangan. Kalau istri dengan suaminya, kalau istri yang tidak ada suami akan Allah Ta'ala berikan pasangannya. Dan paling kurang Allah Ta'ala bagi pasangan kepada penghuni syurga lelaki. Paling kurang kalau dia sudah ada bini seorang di dunia ini, Allah Ta'ala akan bagi satu lagi pasangannya menurut kepada kadar amalannya. Tapi kalau sudah dia nama ahli syurga, tetap Allah Ta'ala berikan dia satu pasangan ataupun dua pasangan. Kalau dicampurkan dengan istrinya, jadi sudah menjadi tiga pasangannya. Habis itu Ustaz, alamak, waktu dalam syurga pun kena jadi madu lagi kah Ustaz? Bininya pun penghuni syurga juga, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau pada waktu itu, tengok kena madu lagi dalam syurga. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut daripada setiap hati-hati penghuni syurga itu akan ghil, perasaan cemburu, hasad, dengki, buruk sangka, semua sifat-sifat yang madhumah itu tidak ada. Sebab itu istri yang menjadi penghuni syurga juga tetap bersama dengan suaminya yang menjadi penghuni syurga, lalu ditambahkan lagi dengan dua pasangan, dengan dua orang lagi istri kepada suaminya. Tidak ada masalah, silakan, tidak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Dan istrinya juga mendapat nikmat-nikmat yang lain. Dan begitulah keadaan syurga yang akan kita pergi di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kita nanti apabila melangkah masuk ke dalam taman daripada taman syurga, Masya Allah, tabarakallah. Yauma tubaddilul ard, dan kami pada hari itu kami ganti terus bumi yang lain. Boleh kita bayangkan, bolehkah kita bayangkan bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang dihimpunkan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana pokok-pokok di dalam syurga besar-besar. Kalau dalam seseorang itu mula untuk mengelilingi pokok itu mengambil masa 3 hari baru sampai di tempat permulaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pohon-pohonnya yang indah yang tersusun, taman, dia adalah taman. Jangan kita dok pergi cari bangunan tinggi-tinggi, nak hotel tinggi-tinggi, tak perlu, tak ada. Bukan bandaraya, tidak. Syurga adalah taman. Cukup kena dengan hati kita, jiwa kita. Kita boleh tengok bendang lagu ni pun, Allahu Akbar. Nak cerita apa tak boleh dah. Amboi, tenangnya, amannya.
Anak bawa pi di Kuala Lumpur. Hari pertama sampai pukul 8 pagi, pukul 3 petang tanya dah, kita ni cadang-cadang nak balik bila. Yang hak sebelum tu pakat siap dah dengan bini, kita pergi duduk 4 hari bang no. 4 hari boleh, tak ada masalah. Pi sampai pukul 9, pukul 3 tanya dah, mak oi cadang-cadang nak balik bila ni? Awak yang abang tak ingat awal sangat ni. Dah sajalah, kita ni orang kampung, mai duduk tengok pekan-pekan ni tak boleh nak duduk. Itu kita lah kali balik boleh tengok tu dia bendang punya besar, pokok-pokok nyok punya banyak. Allahu Akbar. Boleh tengok hak ni pun tak apa dah. Seronok tengok benda-benda yang macam tu. Apa lagi syurga, masya-Allah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Ahli-ahli syurga mereka duduk di bawah pohon-pohon bidara beristirahat yang rimbun. Dalam syurga ada banyak istana-istana. Istana itu saya katakan istana, bukan banglo, apalagi rumah perumahan rakyat, tak ada. Istana daripada apa? Marmar, bukan daripada marmar Pak Long, daripada emas dan perak saja. Allahu Akbar. Yang tu yang ada untuk ahli syurga. Kita rasa berbunga-bunga sana. Itu tempat kita yang nak pergi. Tosah duk susah hati fikir Allah esok nak kena pergi mengaji, tak larat lah bang oi. Alamak, lagi nak bulan Ramadan nak kena puasa, sekali lagi nak masuk waktu nak kena semayang, nak kena keluar zakat, ni nak kena fikir anak-anak nak periksa, itu anak nak kahwin, susah hati. Dalam syurga tosah duk fikir semua tu, tak perlu fikir. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hari ini hampa makanlah, minumlah, guna nikmat ni pasal apa? Dulu sewaktu kamu berada di dunia dulu, kata Allah, kamu dah buat dah, kamu dah teruk dah. Tonton, cuba bayang sekejap bagaimana dalam satu hari kita tak perlu buat apa, seronok saja. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Dalam syurga ni mereka semua penghuni syurga menggunakan, merasai nikmat kebesaran Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga itu, walahum ma yad'un, dan bagi mereka itu apa yang mereka minta. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sampai bila ni? Selama-lamanya. Sebab tu bila kita langkah masuk ke dalam syurga, amin amin ya rabbal alamin, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu kita semua mampu mendengar. Ini yang Nabi sebutkan. Kita semua mampu mendengar dengan sejelas-jelasnya bagaimana akan dipersilakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala taman yang penuh dengan keindahannya, pohon-pohonnya yang tersusun. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud, pohon-pohon yang tersusun. Wa ma'im maskub, ada air yang mengalir, taman air yang mengalir, pohon-pohon yang tersusun. Dan sesungguhnya pohon itu adalah daripada zikir-zikir yang kita lakukan di waktu kita berada di dunia ini. Dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apa saja zikir yang kita buat, nanti akan kita perolehi pohon-pohon zikir tersebut di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.